الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam ialah satu umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda kepada kita malaikat supaya menjadikan rahmat sekalian alam. Yang senantiasa kita sebagai umat Islam dengar di telinga kita tiap-tiap kali alim ulama kita ataupun pendakwah kita akan baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan akan dikau ya Rasulullah malaikat supaya menjadikan rahmat bagi sekalian alam. Umat Islam ialah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Tuhan cobakan ini ummah dengan berbagai-bagainya supaya kita sebagai orang yang beriman hendak menunjukkan keimanan kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencukupi seseorang yang nak mengaku kata dia sebagai orang yang beriman sedangkan Allah Subhanahu wa taala tak coba apa-apa terhadap hidupan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sangkakah wahai manusia, aku sebagai Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan kamu wahai manusia sekalian hendak melepaskan diri kamu. Kamu nak mengaku dengan dua bibir mulut kamu kata kamu adalah orang yang beriman, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak coba apa-apa, tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala senantiasa cobakan kita. Apabila kata cobakan kita, maksudnya Allah taala cubakan umat Islam sebagai agama yang kita sekalian itu hendak menganutkan, yang menganutkan sekarang dan lagi akan datang. Supaya Allah Subhanahu wa taala nak membezakan di kacamata kita sesama orang yang beriman dan di sisi malaikatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang beriman dengan cara sungguh dan siapa yang tidak beriman dengan cara sungguh. Supaya kita ni
boleh menunjukkan, melambangkan, mensyiarkan kata kita sebagai orang yang beriman dengan cara sempurna ataupun tidak. Kalau kita tengok suasana yang berlaku sekarang dengan anak-anak muda kita, kita sebagai orang yang beriman terkadang kecewa di hati kita. Perkara-perkara yang berlaku di kalangan anak muda kita sebagai umat Islam juga, adik-beradik kita bukan orang luar, bahkan dia lebih dekat daripada kita, kerana dia adalah seorang yang menganut agama Islam seperti kita. Jadi tanggungjawab di atas kita sebagai umat Islam, kena dok tengok, kena dok piping, kena dok nasihat menasihati, kerana itulah hidup dunia yang sementara ini. Peristiwaan yang berlaku tak lain tak bukan kerana mereka itu salah faham terhadap agama kita. Faham kata agama Islam adalah agama yang tak semasa. Agama Islam, agama yang nak menyusahkan hidupan manusia. Agama Islam, agama yang tak boleh nak masuk di antara satu sama lain dengan agama yang lain dan sebagainya. Itu adalah kesilapan pahaman. Terkadang kita sebagai pendakwah berasa di diri kita kata risalah kita itu tak sampai lagi kepada umat Islam, terutamanya pemuda-pemudi. Kewajipan di atas pendakwah, kewajipan di atas imam, khatib, bilal dan ustaz-ustaz, guru-guru dan sekaliannya, mereka yang pegang jawatan kuasa daripada amanah Allah Subhanahu wa taala, kena sungguh lagi. Mereka faham kata apabila menganut agama Islam tak boleh nak pergi duduk dengan cara pesen kata dia naklah sebagaimana kita dak tengok. Terkadang kita sebagai orang Islam ni, terkadang kita faham Islam sekadar kata kita ni faham Islam pasal bakar saja. Bermolek baru ada setengah-setengah daripada pembangkit pencetuhkan ummah dok memahami kepada umat Islam kata kita kena kembali kepada kebudayaan Islam kita. Kalaulah kebudayaan Islam tak ada masalah. Tapi kita ni orang Islam, tetapi kita angkatnya kebangsaan kita di atas agama kita. Inilah masalah yang kita sebagai umat Islam sendiri kena ambil faham. Islam tak ada meneteh, tak ada tegah kebudayaan. Tiap-tiap kumpulan manusia ni ada kebudayaan bermasing-masing. Orang Melayu ada kebudayaan Melayu, orang Sia ada kebudayaan Sia dia, orang Cina ada kebudayaan Cina dia, orang Arab ada kebudayaan dia. Semua itu Islam ikrarkan dengannya, makna akui. Tetapi syarat jangan sama sekali kebudayaan itu menyengahkan dengan ajaran Islam, menyengahkan dengan cara hidupan Islam yang dibawa datang oleh Nabi kita sebagai Sayyidil Anam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tuhan menjadikan kita sebagai manusia berbagai-bagai kumpulan, berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai bangsa dan bahasa, supaya Tuhan itu nak kita kenal mengenal setengah di antara satu sama lain. Boleh tupai pergi mari kita senantiasa ada dengar ayat Quran, tetapi kita sekarang tak ada dengar saja. Dengar serta kita kena memikir dan renung. Tak faham di mana, tanya alim ulama kita yang hebat-hebat yang ada dalam negara kita ini, supaya kita boleh beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan baiknya, belum daripada kita nak pejam mata pergi jumpa dengan Tuhan. Tuhan kata dalam Quran, kata lagu mana? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu berbagai-bagai kabilah,
berbagai-bagai bangsa dan bahasa. Jadi tadi itu bukan tujuan yang lain. Tujuan hak asasi supaya manusia supaya Allah Taala jadikan manusia supaya mengabdikan diri kepadanya. Ayat daripada surah Az-Zariyat, Allah Taala mentafsirkan ayat tadi itu. Tetapi di sini Tuhan bawa data pula satu sebab yang Tuhan jadikan manusia ni berbagai-bagai bangsa dan bahasa untuk kita kena mengenal mari. Kalau gitu, kita sebagai orang Islam terhadap kebudayaan kita kena agung juga kepada kebudayaan kita. Tetapi jangan sampai kita nak tariknya manusia yang beriman kelik kepada kebudayaan Buddha dan kebudayaan Pram Hindu, belum daripada tok nenek kita yang ada di tanah air kita ni memeluk agama Islam. Itu Islam tak aku. Saya yakin kata semua pendakwah tak kira pahaman salaf ataupun khalaf tidak setuju belaka dengan itu perkara. Tetapi kita kena faham kata kita sebagai orang nak bakit cetuhkan semangat ummah, kepahaman ummah, pasti kita kena ukur dan kira dulu. Belum daripada kita nak bawa ilmu tadi itu kepada umat masyarakat. Kerana manusia kita faham yang tak sama. Orang ni faham tinggi, orang ni faham bertengah, orang ni bawah sikit. Sebab itulah kita sebagai pendakwah, sebagai percetukan ummah, sebagai orang nak tariknya manusia nak kepada Islam, nak kepada kebangsaan, kebudayaan, kita kena ukur biar molek-molek. Sebab itulah da'i, tiap-tiap pendakwah pasti dia kena ada ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Bukan sekadar ada ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul, bahkan dia kena faham waqi', benda dok berlaku sekarang. Bagaimanakah umat Islam kita cara faham dia lagu mana? Dia dok mengaji di sekolah, dia dok mengaji di universiti tu universiti ni, setara mana pahaman dia? Setara mana faham dia? Setara mana qadar otak cara memikir dia? Di sini kita kena baca, di sini kita kena tengok. Jangan sama sekali kita nak kecek, kita kecek. Kita nak mengajak, kita mengajak. Kita nak royak, kita royak. Takut-takut jadinya orang faham tak seperti kita faham. Di sinilah pahaman seseorang tadi itu yang penting. Seorang nak boleh jadi faham kena, pasti ilmu pengetahuan dia kena masuk dalam akal fikiran dia tu kena. Walaupun begitu, kita sebagai umat Islam pakat kecewa belaka hari ni. Dok tengok anak muda kita berpakaian yang tak sesuai dengan pakaian Islam, yang tak sesuai kata dia tu menganut agama Islam. Ibu bapa dia pun tak reda, ustaz-ustaz dia pun tak reda, dan guru-guru dia yang ada di universiti, di sekolah di mana pun tak reda. Sebab gapo tu? Sebab benda tadi itu bercenggah dengan agama kita. Tetapi kita sebagai umat Islam kena tahu kata agama ni agama Allah Subhanahu wa taala, bukan agama hamba ataupun agama semua sidang Jumaat dia dirahmati. Kita berhajat pada agama Allah. Allah Taala itu tak ada berhajat pada kita. Walaupun kita ni nak kufur semua apa Tuhan itu terkaya, pasti Tuhan jadi Tuhan. Agama Islam dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Tetapi kita, kalaulah kita tak menganut agama Islam, dia benar-benar nescaya kita akan rugi, sehabis-habis rugi. Kerana dunia ni ada persudahan. Dunia ni ada hari yang kita kena pergi tubik daripada dunia ni. Sebab tu setengah daripada ulama al-balaghah dia kata imlik ma syi'ta minad dunya wa satakhruj minha kama ji't. Mu nak milik gapo memiliklah daripada harta benda dunia. Pangkat tak pangkat itu tak ini, milik. Tetapi mu akan keluar tubik daripada dunia sebagaimana mu mari. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kita itu akan kembali kelik kepada Allah Jalla Jalaluh dalam keadaan kita seorang diri. Kena bawa iman dan Islam dan ihsan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita itu lepas daripada kita lepas daripada kita kerugian. Ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quranul Karim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, melainkan satu kumpulan sahaja yang tak rugi, mereka yang beriman, mereka yang buat amal yang saleh, dan mereka senantiasa ada menasihat gimari dan suruh sabar gimari. Hak kita ada buat kerja ni adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, agama Allah taala tetapkan tolong. Sebab itulah Tuhan beri berita gembira kepada kita. Tuhan katakan, wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang bersabar untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Wa basyiril muhsinin, berilah berita gembira kepada orang yang buat kebaikan. Akhir sekali Tuhan kata, marilah sama-sama kita bergantung kepada ajaran yang tidak bercampur di dalam itu kesesatan sedikit pun, kerana Allah Ta'ala menjaminkan perkara tersebut. Kita hendaklah pegang kepada kitabil hidayah, kitabil Quranil Karim, yang apa yang disyarah, yang disurahkan oleh warasatul anbiya. Sebab apa? Sebab Tuhan kata, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran itu senantiasa nak mengajakkan kita kepada jalan yang lebih teguh, lebih kuat, lebih maju. Wa basyiril mu'minin, dan Tuhan suruh beri berita kepada orang yang beriman dengan Al-Quranul Karim, anna lahum ajran kabira, sesungguhnya bagi mereka itu ada ganjaran yang lebih, yang kuat, yang besar. Katanya alim ulama di kalangan ahli tafsir, anna lahum ajran kabira hiyal jannah, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, tidak ada mati. Itulah sedikit pengingatan kepada umat Islam sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian pada tengah hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, wahai pemuda Islam, daripada kalangan orang lelaki pebaik ataupun orang perempuan, kamu adalah satu generasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada kamu sebagai orang pemuda. Pemuda ni kira daripada 15 hingga ke 30 lebih lah, 35 hingga sekurang tu lah, lebih kurang tu. Umur tu adalah umur keemasan. Janganlah sama kita, janganlah sama sekali hei pemuda-pemudi mengkhianati maruah kamu, mengkhianati diri kamu dengan perkara-perkara yang memabukkan, perkara-perkara yang memunahkan maruah, perkara-perkara yang menghilangkan akal kamu. Kerana kamu akan sesat, kemudian lepas daripada itu tidak berguna lagi. Kerana kamu adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan tempoh, beri masa, berikan amanah supaya mempikulkan amanah itu. Marilah sama-sama kita membantukan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berjaya di atas muka bumi Allah taala sebentar ini, dan kita akan bahagia hidup yang kekal abadi di hari akhirat nanti. Itulah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia. Tidak ada siapa pun di atas muka bumi ini akan berkekal selama-lamanya, akan berkekal selama-lamanya. Dia kena menemui mati, kena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siap sedialah pendirian kita, iman kita, amal ibadat kita
supaya kita berjaya, supaya kita dapat bahagia, supaya kita dapat keuntungan di dalam hidup. Kita tak seh siapa-siapa pun nak rugi di dalam diri, tak seh. Sebab itulah nak mengaji saman pun tak ada gapo, nak mengaji agama lebih utama, nak buat kerja pun tak apa, nak jadi ibu bapa pun tak apa, nak jadi orang biasa pun tak apa. Asalkan kenal kata kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, agama kita agama Islam, agama yang benar, syurga dan neraka itu ada sungguh, kemudian kita isikanlah perkara-perkara itu. Itulah hakikat manusia yang patut dia itu sedar dan bermikir dan berfikir, supaya sama-samalah kita itu menujukan kepada kebahagiaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.